Oke, salam dan salam sejahtera dan selamat beristirahat pada hari Minggu ni. Dan kita tahu dalam seminggu dua ni, kita lihat banyak kenyataan media yang dikeluarkan oleh UMNO, PAS dan Bersatu. Dan kita lihat mereka bertelagah sesama sendiri. Serta kita juga tahu PAS memilih jalan iaitu untuk bersama dengan MN, iaitu Mufakat Nasional, dan juga PN, Perikatan Nasional. Tetapi apa yang kita lihat di sini, kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh tiga komponen parti politik yang membentuk kerajaan hari ini. Mereka ini kalau kita lihat sebagai rakyat, bahawa mereka ini adalah mereka-mereka yang gila kuasa, yang mana mereka sebenarnya lupa bahawa kuasa itu adalah datang daripada tangan rakyat. Terutamanya pemimpin PAS yang begitu gelojoh untuk berada dalam kepimpinan negara, yang mereka sendiri tidak sedar bahawa mereka adalah satu parti yang kalah, yang mana mereka rasakan bahawa diri mereka mengambil alih kerajaan hari ini adalah mengikut lunas-lunas yang dirasakan oleh rakyat betul. Jadi mereka tidak tahu bahawa rakyat sekarang ini sangat sakit hati, sangat geram, tetapi rakyat tidak mempunyai kuasa untuk nak menghumban pemimpin-pemimpin daripada PAS ini. Kita tunggu pada PRU ke-15 ini nanti, kita akan tahu penentuan parti PAS yang gila kuasa ini, yang mana mereka hari ini kita lihat begitu gelojoh duduk dalam kerajaan, begitu egois, begitu angkuh, kerana mereka rasakan bahawa mereka itu adalah pemimpin yang dipilih rakyat untuk menang PRU ke-14 yang lepas. Jadi mereka rasakan bahawa PRU ke-15 ini mereka akan mendapat tempat di hati rakyat. Dan akhirnya pembohongan pemimpin PAS ini satu persatu kita lihat apabila mereka duduk di tampuk pemerintahan yang ada hari ini. Bagi pimpinan Bersatu pula, ini adalah hasil pengkhianatan mereka kepada Pakatan Harapan. Dan mereka cuba bertolak dalih untuk kembali lagi bersama dengan Pakatan Harapan, kerana harapan mereka untuk mengkhianati sekali lagi apabila menang, dan akhirnya mereka membentuk kerajaan yang dilihat oleh rakyat sebagai kerajaan yang membodohkan rakyat, kerana mereka akan keluar dan akhirnya mendapat kursi-kursi dan bersama semula dengan UMNO dan PAS. Ini adalah satu politik yang diamalkan oleh Parti Bersatu semasa bersama dengan komponen Pakatan Harapan itu. Hari ini apabila dekat-dekat PRU ke-15, mereka mula mainkan untuk nak bersama dengan Pakatan Harapan. Kita tahu bahawa Parti Bersatu ini adalah parti yang menggabungkan ahli-ahli politik yang telah pun rosak, yang telah pun menyusahkan semua rakyat Malaysia, lompat sana lompat sini, khianati mandat kawan-kawan mereka, khianati mandat rakyat, mengkhianati mandat pengundi-pengundi serta akar umbi dalam parti komponen mereka itu sendiri. Jadi inilah yang kita lihat. Dan kita lihat UMNO sendiri hari ini bertelagah semula dengan Parti Bersatu, bertelagah dengan PAS, yang mana UMNO ingin kekuasaan ini kerana kita tahu UMNO penuh dengan mereka-mereka yang melakukan, pemimpin mereka melakukan banyak rasuah, dan juga kita tahu tujuan UMNO adalah untuk menyelamatkan pemimpin mereka, terutamanya pemimpin utama mereka yang ada hari ini, iaitu presiden mereka, daripada pintu penjara, yang mana mereka juga cuba menyelamatkan Datuk Seri Najib daripada dalam penjara serta isteri bekas Perdana Menteri itu. Jadi itu saja motif tiga parti politik yang kita lihat hari ini, yang bukan saya semena-menanya untuk nak mengkritik, tetapi rakyat sendiri boleh lihat apa yang telah pun mereka melakukan beberapa minggu ini, yang mana mereka mencari jalan hala tuju politik. Apa yang mereka jual adalah memainkan isu perkauman dan agama. Dan kerajaan Melayu Islam mereka yang mereka buat hari ini, rupa-rupanya adalah satu pembohongan besar kepada rakyat, yang mana sebenarnya mereka cuma nak membentuk kerajaan itu demi kuasa, demi mereka untuk kepentingan dan tembolok mereka itu sendiri. Kalau kita lihat ya, Parti PAS umpamanya, kerana Parti PAS adalah parti yang kalah, yang mana mereka berada dalam kerajaan hari ini dan tidak melakukan apa-apa untuk rakyat, tetapi laungan mereka adalah laungan yang memainkan isu perkauman dan memainkan isu keagamaan demi untuk diri mereka sendiri, iaitu untuk pemimpin itu sendiri. Tetapi PRU ke-15 ini, mereka harus ingat bahawa mereka kena kembalikan mandat itu kepada rakyat, dan kita harap rakyat jangan lagi menyokong mereka-mereka yang seperti ini. Dan kita lihat mereka-mereka yang ada daripada PAS duduk dalam kerajaan hari ini, banyak daripada lantikan politik, banyak daripada senator, banyak mereka yang duduk di GLC.
dan akhirnya makan gaji buta. Ini adalah hakikat yang membazir duit rakyat yang tidak menguntungkan rakyat. Dan kita tahu bahawa Parti Bersatu adalah dalang semuanya, dan mereka hari ini cuba untuk bersama dengan Pakatan Harapan adalah untuk mengekalkan kerusi mereka. Kerana mereka tahu bahawa di dalam PRU ke-15 ini, maka rakyat akan menolak mereka-mereka ini tadi untuk menjadi pemimpin semula dalam memerintah negara ini. Dan akhirnya mereka cuba untuk mempertahankan kerusi supaya mereka ini menang dan kerusi itu tidak diganggu oleh Pakatan Harapan. Dan akhirnya mereka akan curang lagi dan akhirnya bersama dengan UMNO dan PAS ini semula. Dan kita lihat apa yang berlaku ini. Itu yang saya kata. Kita harus memilih, yaitu parti seperti Pakatan Harapan yang kita dengar tidak mempunyai masalah dan tidak ada isu. Kerana Pakatan Harapan telah pun berjaya mengotakkan janji, yaitu menghumban segala mereka-mereka yang melakukan ketirisan, rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan segala-gala kebobrokan yang berlaku dalam negara ini. Dan akhirnya hari ini, kerana Pakatan Harapan yang memerintah 22 bulan, kita berjaya mengheret bekas Perdana Menteri, isteri bekas Perdana Menteri, dan lain-lain pimpinan yang ada di Barisan Nasional waktu itu yang melakukan kesilapan besar, yaitu menghabiskan wang-wang rakyat untuk kepentingan pribadi, yang mana akhirnya kita berjaya mengumban mereka ke penjara, tetapi kita rakyat masih dalam kerugian besar kerana duit-duit yang hilang ini tidak semuanya kita dapat. Dan akhirnya kita terpaksa menanggung hutang-hutang negara yang dibebani oleh pemimpin-pemimpin kita yang rakus ini. Jadi kita harus memilih Pakatan Harapan untuk kita menyemarakkan kita punya negara ini ke arah pembangunan, ke arah ekonomi yang baik, ke arah merakyat, ke arah untuk melihat bahawa kita adalah parti yang reform dan kita hendakkan jabatan-jabatan kerajaan semuanya kita nak ke arah yang pembaikan yang telah pun lama diguna pakai oleh ahli-ahli politik ini untuk kepentingan pribadi. Hari ini kita melihat banyak sektor-sektor kerajaan, banyak telah pun digunakan oleh pimpinan-pimpinan yang lama, yang mana mereka gunakan kuasa-kuasa mereka untuk menindas rakyat. Jadi kita rakyat kali ini harus melihat ke arah yang betul-betul jelas supaya kita tidak lagi tertipu oleh ahli-ahli politik ini. Siapa lagi yang nak menghumban ahli-ahli politik ini kalau bukan kita? Kita yang memberi undi kepada mereka. Presiden PAS sekalipun kalau kita tidak undi, dia tidak akan menang. Tetapi kerana pemimpin itu berjaya mempengaruhi kita, menipu kita, akhirnya kita percaya. Jadi kita harus buang dalil-dalil palsu yang telah pun dicipta oleh mereka ini. Kerana politik ini adalah politik untuk rakyat, politik untuk ekonomi, politik untuk negara. Bukan politik ini untuk digunakan sebagai landasan untuk membohongi rakyat dengan dakwah-dakwah yang sangat curang dalam sebenarnya politik itu. Jadi itulah harapan saya, dan saya harap kita jangan terpedaya lagi dengan UMNO, PAS dan Bersatu ini. Mereka inilah yang merosakkan negara. Kalau tidak percaya, bagi pihak pemerintah, saya percaya kemungkinan tiga-tiga parti ini kita akan boleh selongkar apa dia kebobrokan mereka. Kita tidak tahu kerana kita belum memerintah. Saya percaya pemimpin-pemimpin PAS pun tidak untuk kita dakwa jika mereka tidak melakukan kerja mereka dengan baik apabila mereka berada dalam kerajaan yang walaupun hanya sebentar ini. Yang mana kerajaan yang mereka ambil ini adalah kerajaan bukan daripada mandat rakyat. Dan kalau kita nak lihat tiga parti politik ini nak memerintah dalam waktu 5 tahun lagi, yang mana dia akan mengheret kita dengan masalah yang sama seperti ini, maka itu ada di tangan kita sendiri. Jadi keputusan saya sebagai rakyat, saya sangat berharap kawan-kawan yang ada di luar sana, marilah bersama-sama kita menyokong Pakatan Harapan supaya negara kita ini boleh dipulihkan daripada masalah yang dah ada. Dan kita tahu bahawa Pakatan Harapan itu menjanjikan seandainya mereka menang, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim itu kita nobatkan sebagai Perdana Menteri untuk kita mengembalikan apa yang kita lihat telah pun berlaku begitu lama kerosakannya demi negara dan demi rakyat kita ini. So, itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.